perkara yang amba nak bawa data di sini ni, perkara yang jadi sebab-sebab yang orang tadi itu nak pegangnya yang jadi khurafah. Sebab-sebab yang nak jadi seorang itu khurafi, ada beberapa sebab yang kita akan sebut. Apabila kita mengajinya asbab, kita ukur tengoklah yang lain daripada ni. Kalau tak betul ataupun masuk di dalam qawaid yang kita bawa data di sini, maka itu kita kata adalah khurafah. Kalau kita nak bila khurafah ni bila tak habis. Dalam Fatani cara dia khurafah pesing ada umpama dia, ada contoh-contoh dia, perkara-perkara dia. Dalam Malaysia ni banyak mana, dalam Indonesia banyak mana. Khuzha qaidah. Ambil kaedah ni kita pergi pakai. Kita timbang di atas kaedah ni, kalau betul molek dengan kaedah ni, itu adalah khurafah. Pertama sekali iaitu menjadikan sumber nak mengeluarkan hukum, iaitu ar-ru'yah wal manamat. Cara nak mengeluarkan hukum dalam Islam, nak kata wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke haram, pasti kena bergantung di atas Alkitab was sunnah. Mereka ini mengadakan satu lagi daripada dasar nak mengeluarkan hukum, iaitu apa dia? Iaitu mimpi. Mimpi ni dia akan menjadikan satu dasar bagi mereka yang nak mengetahuikan hukum hakam. Dan terkadang bukan sekadar mimpi, dia membawakan kita kepada mana? Membawakan kepada kita ni iaitu yaqazah, jumpa dengan Nabi hidup-hidup. Ini perkara yang salbiyat, benda yang jadi salbi dalam agama kita. Di sini ni apabila kita dengar, tak kira kisah mana-mana, terutama kalau kita baca di dalam kitab ini, iaitu kitab Tabaqat Al-Kubra bagi Syekh Asy-Sya'rani. Salah satu lagi daripada kitab Jami' Karamatil Awliya. Jami' Karamatil Awliya bagi Syekh Yusuf Nabahani. Dan lain-lain lagi kitab dua ni yang amba bawa data di sini ni sebagai dasar bagi orang sufi semua ni, ia rujuk klik kepada dua kitab ni tentang masalah rayaknya kisah-kisah, hikayat-hikayat, perkara yang dia i'tikad kata karamat sebenarnya adalah khurafah. Binanya mereka itu di atas mimpi, di atas hawatif, berhubung direct dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda ni kita boleh tengok di dalam kitab ni beberapa tempat, beberapa orang yang Syekh Sya'rani itu menterjemahkan tokoh-tokoh mereka. Dengan sebab itu, apabila kita sebagai umat Islam masuk di dalam kitab sufi mana-mana, sekarang banyak kitab-kitab mereka tersebar di negeri Arab setelah daripada kejatuhannya kekuatan ulama is-sahwah, ulama yang menggerakkan akal fikiran manusia. Mereka itu jatuh, seolah kata kalah bab politik, naiknya sufiyah, tak kira di Mesir, tak kira di mana-mana tempat, dia bawakan kitab-kitab dia sebar di dalam alam Islam ini bukan sikit, banyak. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam, sebagai pelajar terutamanya, kena ambil penting dengan ini masalah. Kerana apabila kita mikir salah, membawakan kepada pegangan kita pun salah, akal fikiran kita faham pun salah, amalan kita pun akan jadi salah. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam jaga biarkan molek supaya benda ini tak jadinya satu penyakit yang nak menghempuskan atau memadamkan kekuatan umat Islam seterusnya. Itu satu daripadanya. Yang kedua, dengan cara ringkasnya, iaitu al-ghulu fil ashkhas. Hal ini besar. Secara mikir khurafat ni, mereka itu melampau tentang masalah seorang tokoh-tokoh dia. Setiap mereka yang dia agak jadi wali ataupun tokoh mereka angkatnya manusia ni lebih ataupun bersifat dengan sifat al-uluhiyah.
orang yang dianggapkan oleh orang sufi ni sebagai wali, dia tadi itu kuasa mengatakan kepada satu perkara kun fayakun. Kita sebagai umat Islam mengajilah tinggi langit mana pun, tak kuasa sama sekali nak kata pada satu perkara kun fayakun. Akan tetapi i'tiqad as-sufiyah terhadap wali dia, terhadap guru dia, dia kata kun fayakun. Guru aku ni kuasa nak kata pada satu muka jadi maka jadi. Ini sarah di dalam kitab-kitab mereka dan di atas lidah-lidah ulama mereka. Cuba kita kira tengok, kalaulah umat manusia tadi itu percaya kepada perkara tersebut, bagaimana umat nak jadi? Dengan sebab itu sufi ni bukan perkara yang tak bahaya dalam agama. Cuma kita fokus pada sufi falsafi yang ada sekarang lalaning, banyak ke sufi falsafi. Hingga Syekh Buti sendiri, walaupun dia itu daripada madrasah sufi, dia kata kalau ada sufi yang sebenar, aku hari ni aku sendiri nak jadi anak murid dia. Tapi tak didapati sufi yang sebenar. Pada zaman yang dia itu ada, masa yang dia itu ada, ia berkata dengan itu perkataan. Dia i'tiqad pada wali dia ni bukan sekadar kata kun fayakun, hak tu kita kata berat dah. Yang kedua, kuasa nak mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Daripada hati kita mikir lagu mana, telitasan hati gapo, semua dia tadi itu kuasa. Wali itu kuasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata innahu alimun bidzati as-sudur. Tapi di sisi dia, ia i'tiqad kata wali tadi itu boleh mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada dia. Dan juga dia i'tiqad kata sufi, guru dia, wali dia ni boleh memberikan rezeki, boleh berikan anak, boleh mengampunkan dosa, dan boleh buat sebagai bagaimana, boleh qadakan hajat dia. Sebab itulah apabila dia i'tiqad lagu ni, maka sufi ni dia i'tiqad pada wali dia ni masa hidup tak berapa mana. Sebab dia kira apabila masa hidup ni roh al-qudsiyah tadi itu ada dalam jasad yang penuh dengan najis, dia kata. Bilakah roh tadi itu nak jadi muqaddasah? Lepas daripada wali itu ke bumi, maka Tuhan kembalikan roh tadi itu kepada kubur dia, maka situlah wali akan angkatnya pangkat dia, naiknya pangkat dia kepada pangkat yang tinggi. Dengan sebab itu tiap-tiap sufi ni apabila dia i'tiqad lagu tu sufi munharif ni, dia akan pergikan kepada kubur wali-wali dia, dia akan minta wali dia itu, beri wali dia itu qadakan hajat-hajat dia, sebagaimana kita itu telah maklum. Ini umat Islam jangan faham sama sekali kata orang yang telah mati boleh mengqadakan hajat, boleh menunaikan hajat kita. Tidak, tak boleh sama sekali. Apa? Kerana dia telah putuskan amalan dia, telah putusnya perhubungnya dia, pertolongnya dia nak tolong, hatta diri dia pun nak tolong tak boleh, apatah lagi daripada orang-orang yang lain. Dan wali di sisi dia kuasa menghubungkan direct dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sebab itulah kita dengar daripada mulut-mulut mereka kata apabila hadis mana-mana yang kita itu sebut di atas lidah kita, nak tahunya kata sah ataupun tidak, tanya Nabi direct, dia kata. Ada di dalam kitab-kitab mereka yang kita tak sempat nak baca, tapi masadir ada di tangan dia. Tak payah mengaji kitab mustalahil hadis, tak payah mengaji kitab al-jarh wa ta'dil, ilalil hadis, tak payah. Sekadar ia tanya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ni darajat mana. Sebab itulah kita tengok di dalam kitab Sufiyah ni penuh dengan hadis-hadis yang dihukumkan oleh ulama ummah kata hadis palsu, tapi di sisi mereka adalah a'la hadis sahih, setinggi-tinggi hadis yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu cara mikir mereka fi wadin, duduk satu pada satu. Cara mikir umat Islam duduk pada satu. Bagaimana kita itu nak menyatukan kalaulah umat Islam itu berbelah cara mikir tersebut.
Tak payah dia kata kita nak mengaji banyak-banyak. Semua tadi itu sekadar kita berhubung direct dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan hasilnya ilmu-ilmu direct daripada Tuhan. Sebab itulah mereka yang dia dakwa, dia kata dia siapa maqamil ma'rifah, hak ni tak payah mengaji, dia kata. Ngaji tak nanti banyak. Apabila kita sapa maqamil ma'rifah, kita tanya Allah Subhanahu wa taala direct. Sekalipun perkara itu dia menyalahi dengan syariat Islam, menyalahi dengan hukum hakam jadi bawa datang oleh ulama ummah, sekalipun gitu kita sebagai murid pasti kita kena yakin kata benda itu adalah al-haq. Ini adalah perkara yang terlekat di dalam otak manusia daripada khurafah yang i'tiqad ghulu, melampau tentang wali-wali yang dia anggap kata wali. Kita kena letak masalah ni jadi molek. Kemudian seterusnya perkara-perkara tadi itu dia bersandarkan kepada ayat Al-Quran juga. Dia kata wali ni buat satu perkara dengan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat perkara yang mukhalafah dengan adab, sekalipun dia tadi itu tak melazimi diri dengan syariah, tapi dia buat tadi itu dengan apa? Dengan izinan daripada Allah. Terkadang orang awam kita ni, Allah Ta'ala izin, apa salahnya? Kalau Tuhan izin boleh buat belakang lah. Ni perkara yang kita terkadang kalau kita tak sempat dengan hujah-hujah mereka dan cara putar belik mereka, nescaya kita terjatuh di dalam syubhat-syubhat mereka. Mereka berhujah dengan ayat mana? Ni berhujah dengan ayat daripada surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala kata, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Dia ambil ayat ni, ayat yang Nabi Isa alaihi salam dia kata aku ni boleh perobat manusia dengan izinan Allah, boleh menghidupkan benda yang mati supaya ia hidup semula dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ni lah kata wali kita ni dia buat satu perkara dengan izinan Allah taala. Ini ada dalam Al-Quran. Pahaman ini adalah pahaman yang tidak benar, pahaman yang tak betul, pahaman yang bukan pahaman yang kena. Ayat ni kita lagi qiyas dengan wali tak boleh. Kenapa? Kerana ayat ni sakut paut dengan mukjizat. Mukjizat ni perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul dia khusus. Nak pergi qiyas tak boleh dengan yang lain. Adapun wali ni tak sapa makam ini. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala nak mengizinkan kepada wali sedangkan Allah Ta'ala larangkan manusia daripada perbuatan itu? Allah Ta'ala ni larang kita supaya kita tak melampaui diri kita terhadap orang yang lain daripada Nabi dan daripada Rasul. Sekalipun Nabi dan Rasul kita nak melampau tak boleh. Apabila Allah Ta'ala larang satu tempat di sini, Tuhan lagi suruh pula satu tempat pada tempat yang lain. Ini panggil qiyasun fasid. Qiyas tak betul. Ambil ayat ning diukur dengan wali. Ayat ni ayat mukjizat, tak kena mengena dengan wali. Walaupun karamat tak sapa pangkat mukjizat, sebab karamat ni dia tidak tidak tahadda dengan dia, tidak dicabarkan dengan dia. Orang kuasa, orang lain, wali lain, orang soleh lain boleh wari, boleh bawa datang juga karamat, akan tetapi mukjizat khusus bagi Rasul sahaja. Ayat ni tak kena mengena dengan pahaman sufi. Kalau kita baca semua kitab sufi, galik ke apabila guru dia buat perkara-perkara yang mukhalafah dengan syarak dan sebagainya, dia kata dengan izinan Allah Ta'ala. Kita pergi di kubur mintanya supaya tok wali kita ni menunaikan hajat kita, dia kata dengan izinan Allah. Dia keluar tubik pada kubur menunaikan hajat kita dengan izinan Allah. Ini bukan nak gibubuh izinan Allah tadi itu, nak tutupnya kita nak membuatkan perkara-perkara yang jadi khurafah dan menyungutu Allah Ta'ala, tidak boleh. Izinan Allah Ta'ala kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu redha.
dengan iradatun syar'iyyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muwafaqah dengan syarak yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya daripada perkara-perkara yang kita boleh tengok, perkara ni kalaulah kita baca di dalam kitab seorang tokoh ulama sufi nama Ahmad Siddiq Al-Ghumari, dalam kitab Nawadir dia, tak kala dia terjemahkan seorang namanya Fadluddin radhiyallahu anhu belaka. Dia kata lagu mana? Dia kata seorang guru hamba ni kata mengetahui semua orang nak masuk syurga sekadar dia tengok di muka sahaja. Pegangnya dia kata guru kami ni sekadar tengok di muka orang ia tahu kata dia mung ni daripada ahli syurga ke, mung ni daripada ahli neraka. Kalaulah kita sebagai umat Islam nak pergi bicara ataupun nak dakwahnya orang faham dengan faham tu kita tak jauh sangat. Kenapa? Kerana pahaman dia satu lagi, bukan pahaman serupa dengan orang Islam biasa. Pahaman yang luar daripada apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Junaid Al-Baghdadi sendiri daripada tokoh ulama sufi dakwa perkara berikut? Hasya, tidak ada sama sekali. Akan tetapi mereka ini bukan sufi biasa, sufi falsafi yang nak bawakan kita itu kepada kemusnahan hidup dan kebinasaan dunia dan akhirat. Dengan sebab itu kita kena jaga biar molek daripada perkara-perkara ini. Dan seterusnya daripada perkara-perkara yang dia itu nak bawa datang, sebagaimana ada dalam kitab Tabaqat bagi Sya'rani ini juzuk kedua halaman 87, tak kada dia terjemahkan Syekh Abu Ali, Syekh Husain Abu Ali radhiyallahu anhu. Dia kata lagu mana? Dia kata Syekh ni adalah orang pangkat tinggi di kalangan sufi. Apabila kita masuk satu kali jumpa dengan dia adalah rupanya rupa tentera. Masuk kali yang kedua nampak rupa sebagai rupa gajah. Masuk yang ketiga sebagai rupa budak. Masuk yang keempat sebagai rupanya binatang tu binatang ni berwarna-warni, dia boleh buat rupa kita tengok. Maka perkara itulah yang diagakkan oleh orang awam daripada kalangan muslimin, kata benda ni adalah karamat. Sebenarnya benda itu bukan karamat, adalah khurafat yang ada di dalam cara mikir sufi yang nak yang mensebarkan cara mikir itu di dalam cara mikir umat-umat manusia. Dengan sebab itu sebagai kesedihanlah apabila kita tadi itu tak mengetahui cara-cara perjalanan mereka. Dia kata apabila Datuk ni iaitu seorang ni Syekh Husain Ali radhiyallahu anhu ni pegangnya tanah akan jadi emas dan sebagainya. Kalaulah sebagaimana dia kata benda ni tidaklah ada pakai miskin lah pada zaman dia. Cuba kita gunakan akal fikiran. Umat Islam tadi itu dok mikir perkara-perkara yang jadi khurafat umpama ni, sebab tu kita kalah daripada musuh Allah. Di Fatani rumah saya ramai daripada kalangan sufi ni dia i'tikad katakan guru kita ni daripada wali kita, dia kata sekadar dia tunjuk dengan tukar dia ni helikopter akan jatuh, kereta kebal ni akan terbalik gitu. Kalaulah ada lagu tu, sungguh umat Islam kita di sana tak duduk bawah kerajaan dia bukan Islam. Ini tapi kita tak mikir dengan cara mikir yang waras. Turuk seolah kata kena sihir seseorang. Sebab apa? Sebab tak gunanya cara mikir, tak gunanya akal fikiran yang Tuhan beri, ia tertutup. Berasa dia siqah. Manusia kita sebagai Imam Ibn Khaldun kata, kalau dia siqah kepada mana-mana, ia akan turut dengan cara buta dan tuli. Cuma manhajul islami as-salim, manhaj Islam yang sebenar ini, iaitu manhaj Islam yang kita duk jalan, iaitu manhajul Islam al-kitab was sunnah. Nak terima gapo-gapo, kita betang di atas al-kitab was sunnah dulu. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia kata
la tusaddiq, jangan kita benar may yatir fil hawa wa may yamshi 'alal ma' wa 'alan nar. Jangan kita benar lagi orang kita nampak terbang atas udara boleh, berjalan atas air boleh, jalan atas api boleh, hatta sehingga mana tuqarin a'malahu 'alal kitab was sunnah. Tengok dulu, kata tak dulu ukuran di atas Alkitab was sunnah, selaras molek ke tak? Gi boleh ke tak dengan Alkitab was sunnah? Kalau tidak, jangan kita benar. Itu tokoh-tokoh ulama kita. Akan tetapi perkara itu dibelakangkan oleh tokoh-tokoh sufi yang dia dakwa kata dia ni Syafi'i, yang dia dakwa kata dia Junaid. Apabila kita pergi tengok ajaran mereka dengan apa yang mereka itu mutaakhirin bawa ataupun muasirin, jauh berlainan, jauh sangat. Dengan sebab itu kita kena jaga daripada cara-cara memikir tersebut.